A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'aynaka illa fitnatan lin-nas. Tidak kami jadikan kurniaan ru'yah engkau pada malam Mi'raj itu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai cobaan bagi sekalian manusia. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus Syekh Haji Muhammad Faizal bin Haji Abdul Manaf Al-Qadiri An-Naqsyabandi, atalallahu baqa'ah, mursyid fi hadhil madrasah, dan para hadirin hadirat, mustami'in dan mustami'at. Mudah-mudahan pada malam ini kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang berlimpah ruah, kerana pada malam ini kita mengambil kesempatan untuk mengingati peristiwa besar yang berlaku ke atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Pertamanya saya minta maaf sebab batuk tak habis lagi. 2 minggu batuk. Saya minta mikrofon ini mudah nak alih. Kenapa? Kalau atas lenga tu dia lekat di mulut dekat. Kalau batuk, pakai batuk dengan mikrofon dengan speaker-speaker gitu dah. Jadi nak kalau bagi hak ni, kalau batuk saya boleh helak dah. Jadi minta maaf banyak-banyaknya. Suara tak berapa nak molek lagi. Masih serup lagi dan masih batuk lagi. Ala kulli hal, kerana memenuhi permintaan daripada Tuan Syekh dan sahabat-sahabat kami daripada Selangor, maka kami hadir juga pada malam ni daripada Perak, daripada Melaka pagi tadi. Abdullah daripada Melaka pagi tadi, lepas kuliah subuh singgah di pondok sekejap, terus mari ke sini selalu. Hatta isteri dulu ke Kemaman, turun balik kat ni. Baik, para hadirin sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ni salah satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata mukjizat, maka masuk di dalam ta'rif mukjizat ialah amrun khariqun lil 'adati yazharu ala yadin nabi. Perkara yang mencarikan adat, yang zahir pada diri seorang nabi. Setelah mana dia jadi nabi. Kalau sebelum ditabalkan menjadi nabi, dikurniakan oleh Allah Ta'ala perkara yang mencarikan adat, dipanggil irhas. Jadi para nabi, para rasul tu sudah tidak seperti manusia biasa sejak daripada dilahirkan. Kenapa? Kerana jawatan atau pangkat kenabian, kerasulan, kenabian ini bukan jawatan pangkat yang boleh diusahakan. Orang tanya, "Mana kuat zikir tu? Siapa putus wasabah?" Cita-cita saya nak jadi nabi. Bengong selalu dah lah. Cita-cita nak jadi nabi mana boleh. Kerana jawatan tersebut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala pilih di kalangan malaikat dia nak jadi utusan dia, dan di kalangan manusia. Artinya jawatan kenabian, kerasulan ni tak boleh diusaha, semata-mata pilihan Allah Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyarih, yang terpilih daripada yang terpilih. Bahkan setinggi-tinggi makam para nabi, para rasul yang lain, ialah baru permulaan bagi makam Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi setinggi-tinggi maqam para nabi, para rasul yang lain selain daripada Nabi Muhammad SAW, terpuncak sekali dah. Itu baru permulaan maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya maqam Nabi kita naik lebih tinggi lagi pada tu. Itu lagu tu. Nah. Jadi maka jangan kita kata, Nabi Muhammad apa kita agak manusia biasa. Jangan. Nah. Manusia, ya manusia, Muhammadun bashar, tapi la kal bashar. Muhammadun basharun. Muhammad itu ialah manusia, bukan malaikat, bukan jin, betul? Tapi la kal bashari, bukan seperti manusia biasa. Itu kita kena ingat situ. Nah, jadi bila bercakap tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti kita bercakap tentang manusia-manusia yang lain. Gitu. Nah, baik. Maka peristiwa ni ialah salah satu kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hiburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditimpa dua keduka citaan, iaitu kewafatan isteri baginda Nabi Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Ummul Mukminin, ibunda kita orang mukmin alaiha salam, dan kewafatan pok saudara baginda Nabi yang paling Nabi kasih, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Orang yang kuat membela perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam dihiburkan oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau tuk-tuk guru pondok kita dulu, bila masuk bulan Isra Mi'raj, bulan Rejab ni, dia akan baca kitab Isra Mi'raj. Sama ada kitab jawinya Kifayatul Muhtaj, terjemah daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Al-Makki, ataupun kitab Arabnya Qissatul Mi'raj, yang disyarah oleh Sidi Imam Ahmad Ad-Dardiri, Al-Azhari. Biasanya begitu. Kalau kita nak baca ni, tak tahu pukul berapa lah malam ni sudahnya. Jadi yang diminta oleh sahabat ambonya supaya minta hurai tentang Isra wal Mi'raj dari sudut akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ragu-ragu lagi. Bila sebut kata mukjizat ni ialah perkara yang dibahas di dalam ilmu akidah. Di dalam qismus tsani, bahagian yang kedua, an-nabawiyat ataupun ar-risalat, an-nubuwah, kenabian, kerasulan. Iaitu wajib kita i'tiqad di dalam hati kita bahawasanya para nabi, para rasul tu diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat. Dan mukjizat ini menempati pada tempat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku ini pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Seolah-olahnya bunyi lagu tu. Jadi orang-orang dulu apabila orang tu mengaku jadi nabi, jadi rasul, tu umat dia akan minta, mana mukjizat? Hadil mukjizat. Mari mukjizat, mana tunjuk mukjizat di mana. Jadi kalau tak boleh tunjuk mukjizat, maka dakwanya dusta, bohong, nabi palsu, rasul palsu. Maka kalau boleh tunjuk mukjizat, itulah tandanya apa yang dibicarakan pada dakwanya sebagai nabi benar. Karena mukjizat tu perbuatan Allah Ta'ala. Seolah-olahnya Allah berfirman, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hamba-Ku ini pada tiap-tiap apa yang dia sampaikan daripada aku. Gitu. Maka mukjizat ni banyak. Mukjizat Isra wal Mi'raj. Kenapakah alim ulama kita buat majlis padahal mukjizat Nabi ni banyak. Belah bulan, tubik air ikut celah jari, makanan sikit boleh mencukupi beratus sahabat. Macam-macam mukjizat.
Tapi tak buat majlis belah bulan. Ada? Tak ada buat. Ada tu ni? Majlis keluar air daripada jari Nabi ada? Tak ada. Majlis mengenangkan makanan sikit mencukupi orang yang banyak. Tak ada. Tapi Isra' Mi'raj, alim ulama kita buat majlis lah. Buat baca kitab lah. Nah, buat bewah tumpah lah. Semula lembu kadang-kadang. Nah, nak suruh orang kapuk, pakat mari dengar cerita Isra' Mi'raj. Kerana terkandung padanya dua perkara yang penting. Pertamanya tentang akidah, yang keduanya tentang sembahyang. Kalau sembahyang Nabi kata as-salatu imaduddin, bermula sembahyang itu tiang agama. Paman Paman aqama, barang siapa yang mendirikan akan sembahyang, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya benar-benar mendirilah ia akan agama. Faman tarak wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggallah ia akan sembahyang, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya benar-benar meruntuhlah ia akan agama. Kalau sembahyang Nabi kata tiang agama, bermakna iman wa tanuddin. Iman, akidah itu tanah airnya agama, tapak bagi agama. Nah, kita nak buat satu-satu bangunan, nak pacok tiang, nak piling tiang, nak buat bim, nak buat tapak, kena pastikan tanah tu milik kita. Nah, tak boleh kita main buat siap banglo 2 tingkat, tiba-tiba tanah KJL. Yang mari putus ke demo. Nak marah tak boleh. Muka kita menceroboh. Nah itu ni. Samalah semaya tu tak saya kira kosong. Kosong. Itu ni. Pejam mata. Rasa raib dah. Rasa mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'mini. Semaya tu mi'raj orang mukmin. Mana? Ya mi'raj pak langit. Lepas tu dia kata Tuhan duduk di langit, bertempat di langit. Selesai masalah. Nah, akidahnya pun plesek dah. Itu dah. Maka kerana tu pertama-tama di dalam perbahasan Isra' Mi'raj ni ialah tentang akidah. Mana tentang akidah? Iaitu tentang hukum akal dan hukum adat. Gitu. Cuba tengok. Nabi SAW kembali daripada berjalan Isra' Mi'raj tu, tempat yang Nabi tinggal ketika mana Nabi tidur tu. Nah, Nabi tidur di tempat Nabi tidur. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, Mikail untuk belah dada, cuci apa semua, bawa dengan borak pergi pah ke Palestin, pergi pah ke Masjid Aqsa tu. Naik pula tangga Mi'raj daripada langit pertama ke langit dunia. Langit kedua ke langit pertama, naik tangga Mi'raj. Siapa Sidratul Muntaha, naik atas lagi pada Sidratul Muntaha, boleh bermukalamah dengan Allah dan musyahadah zat Allah Ta'ala. Jibril pun tak boleh nak sapa di situ, kalau tidak terbakar dia kata. Turun balik ke Masjid Aqsa, naik borak, pak klik mula ke Mekah. Tepat hak Nabi tinggal tidur kat dia tu, haba panas tubuh Nabi tu tak hilang lagi. Nabi siapa dah? Cuba nak dobik berapa masa, qadar masa peristiwa tu berlaku. Kita ni kalau tempat kita duduk bersela tu, cuba kita akak bonggo gagah. Panas tak? Panas ke? Kerana tubuh kita ni ada unsur api dia panggil. Anasil arba'. Ada anasir yang 4. Tanah, air, api, angin. Ni untuk bomo ya pahit mahina lah. Tanah, air, api, angin ni. Jadi kalau kita akak bonggo kita lah untuk pak kita duduk. Panas tak? Panas tu lama tak? Lama? Sejak panas lagi. Waktu bakar kapek siap gitu kah? Dah. Sekejap ya. Tu. Pasal tu lah bila Nabi balik, Abu Jahal duk tengok Nabi duk mendengar. Dia kata, "Hey Muhammad, mana? Ada cerita baru ke?" Nabi Muhammad, moga peristiwa tersebut termasuk dalam wahyu yang wajib Nabi kena sapa. Ma umiru bitablighihi. Ya wahyu ni ada 3. Ma khuyyiru bitablighihi,
ma umiru bikitmanihi ma umiru bitablighihi. Kalau wahyu yang ma umiru bitablighihi, wajib Nabi bersifat dengan tabligh. Tentu tidak Nabi bersifat dengan kitman, menyembunyi. Kalau wahyu yang bersifat ma khuyyiru bitablighihi, nah, wahyu yang diberi pilih Nabi nak menyampai ke tak menyampai, maka harus bersifat tabligh, harus bersifat kitman oleh Nabi. Ada wahyu lagu tu. Contoh seperti nama-nama orang munafik. Nah, Allah Ta'ala bagi tahu ke Nabi. Nabi itu tak umur dengan speka bok di Masjid Nabawi. Tak. Tidak kata tahu nama munafik pasal speka juga. Pakak marilah kau Madinah ni. Nama munafik siapa dah ni? Tak. Nabi royak kepada sahabat-sahabat tertentu saja. Tu wahyu khuyyiru bitablighi. Dan ada wahyu ma umiru bikitmanih, wahyu yang diperintah Nabi sembunyi. Maka wajib Nabi bersifat dengan kitman, mustahil Nabi bersifat dengan tabligh. Terbalik pula jadi dia ni. Jadi Nabi tak menyampai. Gapo dia wahyu tu ustaz? Tak tahu. Nah. Dan Nabi tak royak. Kalau Nabi royak khianat pula Nabi ya. Dah. Oleh ulama hakikat, inilah dikiaskan dengan ilmu-ilmu hakikat. Futuhat-futuhat daripada Allah Ta'ala. Nah, tidak disayugia untuk dibuka, kerana boleh membawa kepada fitnah. Kerana Nabi pun ada wahyu yang Nabi haram sampaikan kepada umat, disimpan. Tu. Adapun Isra' Mi'raj, wahyu ni wajib disampai. Maka walaupun Abu Jahal buat menganjing, ada gambar Muhammad, ada cerita baru ke? Ada sini. Nabi Muhammad ada sungguh. Cerita sikit nak ingat. Nabi cerita, aku dibawa berjalan oleh malaikat Jibril, pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, terima semaya, turun pula ke Masjidil Aqsa, naik burak, sampai ke Mekah. Ngangor Abu Jahal. Soh-soh dah gila ya. Dia kata, Muhammad, kalau aku panggil dengan spek kabuk penduduk Mekah ni, pakak beri pun depan kita ni, adakah mu nak cerita serupa sebiji gapo mu cerita tak dikaku kepada orang ramai? Takut mugi kona cerita lain je. Nanti ni. Nabi Muhammad kata panggil. Muju baru. Memang aku kena siapa pun. Pakak panggil lah. Allah Kapi kurang pakak beripung depan Nabi SAW. Pendek cerita, Nabi pun cerita gagal gegok di Mekah ketika tu. Pasal apa tu? Pasal akal dia tu tak cerdik. Dia tak boleh terima dengan akal. Mustahil pada akal dia kata. Tu sebab tu kalau kita dengar ada ustaz-ustaz ceramah Isra' Mi'raj, dia kata, tuan, puan, peristiwa Isra' Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal. Sudah. Nak tanya lalu ustaz tu, mustahil akal apa ustaz? Mustahil akal apa? Kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak mustahil. Abu Jahal pergi cerita ke Abu Bakar, hei Abdullah bin Abi Quhafa, mu tahu tak, saya baikmu Muhammad tu nak hidup jadi gila, duk cerita pelat-pelat. Apa dia cerita apa? Katanya pergi ke Palestin, Masjid Aqsa semalam. Ni pagi ni siapa dah sini? Jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku mengiyakan Nabi SAW dengan cerita yang lebih pada ni pun aku boleh terima. Jadi Isra' cerita Mi'raj pun aku boleh terima. Itu maksud. Itu akal orang mukmin, cerdas, bijak. Tu. Jadi kalau ada ustaz kata peristiwa ni mustahil pada akal, kena tanya dia, akal apa tu? Kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jaizul aqli, harus pada akal. Kalau akal Abu Jahal, mustahil aqli,
mustahil pada akal. Jadi kalau kita nak jadi pengikut Abu Jahal, kita ceritalah mustahil pada akal dia. Nah. Kalau kita nak ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nak jadi pengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita kena cerita kepada umat bahawa peristiwa ni harus pada akal, bukan mustahil pada akal. Kalau mustahil pun pada adat. Pada adat mustahil lah. Pada zaman Nabi SAW, Allah memperlakukan adat kenderaan yang boleh laju daripada Mekah ke Palestin, kuda. Kalau dipecuk tanpa berhenti di mana-mana RNR, memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Kayak gitu. Itu pada adat Allah Ta'ala pelakukan pada zaman Nabi SAW. Pada zaman sekarang ada orang Mekah pergi ke Palestin, ada sebulan pergi, sebulan balik. Tak ada. Berapa jam saja. Tok nenek kita mula pergi ke Mekah. Naik kapal layar. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Sekarang ni kita pergi ke Mekah 6 bulan ke? Sehari je. Sehari sampai dah. Sehari tak sampai. Sehari sampai dah. Kalau kita takdirnya boleh jumpa tok nenek moyang kita cerita balik ke dia. Zaman cucu, zaman cicik ni pergi Mekah sejak lah, atau sehari je. Kalau moyang kita tu berakidah kuat, pegangannya akidah ahli sunnah wal jamaah, dia jebek. Lepo. Dia jebek. Lepo. Kijek tu hal belaka. Tapi kalau tu nenek moyang kita tu tidak kuat ahli sunnah wal jamaah, dia pelik hari. Betul kamu ni. Mana ada? Aku pergi Mekah ni boleh mula. Sudah. Cerita dongeng pun, mu Doraemon tu kuat tengok Doraemon ni. Sudah. Itu tandanya dia tidak kuat pegangan ahlus sunnah wal jamaah. Mana? Dia tidak jazam wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Dia tak kuat situ. Dia duk tukar lagi antara hukum akal dengan hukum adat. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu akidah, dia ada 4 kelompok. 2 kelompoknya kafir dengan ijma', 1 kelompok kafir dengan khilaf, dan 1 kelompok lagi fasik mubtadi' dengan sepakat. Mana 2 kelompok kafir dengan ijma' dia panggil kelompok tabi'iyah dan ta'liliyah. Wa man yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Orang yang mengiktikadkan makhluk ni dapat memberi bekas dengan tabiat dia, atau kerana dialah dapat apa-apa manfaat dan mudarat, maka orang ni kafir dengan ijma' ulama. Kafir dengan ijma' ulama. Tabiat kipah kita dapat angin, tabiat lampu kita dapat cerah, tabiat aircon kita dapat sejuk, tabiat nasi dapat kenyang, tabiat air menghilangkan dahaga, tabiat penadul menyembuh penyakit, mencabut demam. Itu kafir. Atau kerana aircon dapat sejuk, kerana lampu dapat cerah, kerana kipah dapat angin. Ni kafir dengan ijma'. Kafir selalu. Walau dia suka kata dia Islam, kalau mati tanah tu memang menghadap kiblat, tapi sudah tanah membelakangi kiblat. Pasal akidahnya akidah falasifah. Akidah falsafah dia bagi. Bukan Tuhan yang menjadi dak. Betul? Ini jadi dengan tabiat atau kerana dia. Satu lagi pada kufurnya khilaf. Mana? Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti.
Siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan kuwah kudrat power yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia. Dia kata lampu ni mampu mencerah kerana Allah sudah jadikan power pada dia, mampu beri cerah. Benadul mampu menyehat kerana Allah Ta'ala jadikan pada Panadol power yang mampu memberi sihat. Maka hak ni pada kufurnya khilaf, sepakat kata sesat. Satu lagi ialah orang awam mukmin yang jahil hukum akal, hukum ada. Mana? Dia kata Tuhan lah yang memberi manfaat mudarat. Allah lah yang memberi kenyang, memberi sakit, memberi sihat, menyejukkan, memberi angin, mencerah, menghilang dahaga, Tuhan lah kamu musabab, Allah yang menjadi. Tetapi tidak sekali-kali menyalahi antara sabab dan musabab yang adi. Tak mungkin menyalahi. Kalau tanya soalan makan nasi 3 pinggir atau 10 pinggir, tetap lapar, terima dah? Tak terima dah ya. Mana boleh, banyak sangat dah tu. Dah, contoh boleh tanya tak ni? Boleh kita tanya soalan? Letih juga sama seorang kecil. Kita buat macam tanya-tanya soalan. Tu nak tanya siapa nanya abang ni pakai kain biru depan pakai baju jersey dah tu ni. Nak tanya soalan. Nama kau apa? Azman. Abang Azman dah. Kita tanya Abang Azman. Terima ke tidak pada akal Abang Azman seseorang tu makan nasi 10 pinggir tapi tetap lapar? Terima tak? Pada akal. Tak terima. Pada akal. Terima tak? Yang makan nasi 10 pinggir dah, lapar lagi, tak genap, tak cukup, nambah lagi. Terima tak? Pada akal. Terima? Tak terima? Sudah, tak tahu nak jawab hak mana dah ni. Terima ke tak terima? Tak apa, salah mengaji. Tak terima deh. Tak terima. Pilih jawapan tak terima betul. Tak apa lah, jangan takut-takut, tak ada bila jawab tak terima, nak tanya pula dah soalan kedua. Kenapa tak terima? Pada akal. Makan nasi 10 pinggir, tak lapar, tak kenyang-kenyang, tak terima. Kenapa tak terima? Kena ada alasan tak terima. Terima, tak terima. Kenapa? Kenapa tak terima? Dan jawapan tak terima deh. Kenapa tak terima? Tu soalan kedua. Kenapa tak terima? Banyak sangat. Lebih sangat nasi dia ni. Sebab apa kalau lebih nasi tu banyak sangat jadi mutah nanti? Sudahlah. Tak mutah. Ni makan tak mutah-mutah. Masuk boleh perut molek. Masuk sungguh. Sudah. Ada lagi jawapan orang lain? Ada? Abang baju merah belakang. Terima ke tak terima? Tak terima juga? Sudah tak terima juga. Kenapa tak terima? Sebab logik akalnya 2 pinggir banyak dah. Mesti kenyang dah. Sebab nasi ui kenyang. Kalau ke mana? Jawapan tersebut salah tu. Salah di sisi pengajian ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jawapan hak betul apa Ustaz? Dengar molek. Jawapannya terima. Tak usah tanya saya kenapa terima. Cuba tanya. Kenapa terima Ustaz? Kenapa terima? Sebab Allah bagi kenyang. Makan nasi dia kata 10 pinggir. Satu kontainer apa kalau Tuhan tak bagi kenyang? Makan semakan-makannya. Minum air, kering air laut ni. Tuhan tak bagilah dahaga. Duk dahaga situ lah juganya. Kayak gitu. Jadi kenapa terima? Sebab Allah yang memberi kenyang, lapar, dahaga, Allah yang menjadi. Ada pemakai tu sebab yang adi saja, sebab yang beradat saja. Hukum adat sah menyalahi. Itu. Kena beza tu hukum akal, hukum adat tu. Apa? Abang pakai baju merah tu nama apa dah?
Zul. Habis Zul kata pada akal tadi. Silap tak Abang Zul? Bukan pada akal, pada adat. Pada adatnya 2 pinggir dia kenyal lah ustaz. Abang betul. Jadi kalau saya tanya gini adik, Abang Zul, terima ke tidak pada adat makan nasi 10 pinggir tetap lapar? Barulah Abang Zul boleh jawab, tak terima ustaz pada adat. Pasal pada adat jangan kata 10 pinggir. 2 pinggir pun selok kera dah. Nonye dah sini. Pola sawa dah. Boyah gitu boleh bangun. Pada adat baru betul jawab gitu. Kalau pada akal tu salah jawab gitu. Jangan kita jadi pengikut Abu Jahal. Abu tu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak bodoh. Pasal dia tak reti nak berfikir dengan akal dia. Maka kerana tu kata Imamul Haramain, Imam Abdul Malik Al-Juwaini, dia kata faman lam ya'rif maknal wajibil aqli wa maknal mustahil aqli wa maknal jaizil aqli bahwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengerti hukum akal yang 3, mana? Mesti pada akal, tidak pada akal, boleh jadi pada akal, maka orang ni pada makna tak ada akal walaupun dia nampak seperti berakal. Sudah. Orang panggil gila tak nampak gila. Ni bahaya. Kalau gila nampak gila tu mudah. Kita nampak orang gila telanjang bogel, rambut keras belah kan, tahu gila dah tu ni. Gila ni jangan main. Tapi kalau gila tak nampak gila tu bahaya. Pakai baju semak, serban nah, sokok nah. Kuk necktie nah. Tapi tebel-tebel gua rasa lah lepasnya tapak dia rupa gila dia ni. Ada bahaya. Maka bahaya pada agama, pada akidahnya kalau tidak boleh beza hukum akal dan hukum adat. Tanya lagi. Terima ke tidak pada akal makan ubat batuk, habis 3 botol ubat batuk cak ibu dan anak, tapi tetap batuk lagi. Terima tak Abang Zul? Pada akal. Terima tak makan batuk cak ibu, ubat batuk cak ibu dan anak 3 botol tapi tak sembuh-sembuh batuk duk koh. Terima tak? Pada akal. Terima deh. Pasal sebab apa terima? Sebab apa? Ustaz Wa'ad? Sebab apa? Bukan gitu jawab ya. Sebab Allah tak menyembuhkan. Jawab gitu. Sebab Allah tak beri sembuh. Pada akal harus. Tuh. Sebab tu orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni pegang kuat. Dia demam ke, dia sakit ke, dia batuk ke, dia makan ubat Panadol makan. Ubat batuk pun makan. Ikhtiar pergi klinik, pergi hospital. Tapi tak sembuh, dia tak pergi bakar kilai Panadol. Dia tak pergi bakar kilai ubat batuk. Pasal dia yakin yang memberi sembuh, yang menjadikan musabab ialah Allah. Allah yang menjadikan sabab dan musabab. Ubat batuk pun Allah buat. Sehat daripada batuk pun Allah yang buat. Nasi Allah yang buat. Kenyai pun Allah yang buat. Bukan nasi yang memberi kenyai, bukan nasi yang menjadikan kenyai. Tak. Nasi Allah buat, kenyai pun Allah buat. Dua-dua Allah buat. Tak ada campur tangan sikit pun dengan nasi. Bukan Allah dengan nasi bekerja sama, saling memberi kenyai bila kita makan. Syirik tu. Tu syirik tu. Hak tu hak Nabi mari nak bawa tauhid. Summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin jaa bit tauhidi. Rahmat sejahtera minta diturun tetap di atas Nabi SAW. Nabi yang diutuskan dengan membawa tauhid kepada umat. Apa tauhid? Ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Menunggalkan zat yang disembah dengan ibadat serta dipegang dalam hati dengan bersangat-sangatan tunggalnya dia yang disembah tadi pada zatnya, pada segala perbuatannya, pada segala sifat-sifatnya. Gitu. Jadi kalau kita makan nasi, pegangnya kitanya nasi yang menjadikan kenyang bersama-sama dengan Allah, saling bekerja sama. Syirik dah tu.
Bukan syirik-syirik khafi. Kalau syirik khafi itu dari ilmu tasawuf. Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Hak ni syirik jali dia panggil. Syirik akbar. Kalau mati dalam hal tu tak diampun oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa syirik. Tu syirik mana tu? Syirik akidah dia. Syirik akbar. Ada dalam hati kita tu mengiktikadkan satu zat selain zat Allah sama seperti zat Allah, ataupun ada pada selain daripada Allah satu sifat yang sama dengan sifat Allah pada nama dan makna, atau ada pada orang lain satu perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah pada memberi manfaat dan mudaratnya. Kapih habis tu syirik. Jaga-jaga. Nah, jaga-jaga. Maka sebab tu kalau saya tanya pada adat Abazu, kalau orang tu sakit tekuk, batuk, makan ubat batuk 3 botol cak ibu dan anak, tak sembuh-sembuh lagi, terima tak pada adat? Tak terima lah pada adatnya. Nah, pasal 3 botol dah pada adat. Tapi ingat, hukum adat sah menyalahi. Wajib adat, mustahil adat, harus adat, semuanya di dalam jaizul akli, harus pada akal. Tu. Kita kalau naik kereta daripada Johor nak pergi ke Perlis, berapa jam? Berapa jam agak-agak? Berapa? 7 jam. 7 jam. Nah, lebih kurang 7 jam lah dia. Kalau Mahathir tak mampu projek kereta api laju daripada Johor siapa ke mana tu? Kalau you nak buat kereta api laju tu kan? Nah, tahu tak? Orang daripada Johor pergi ke Perlis sejam. Pelik tak? Pelik tak pada akal kita? Tak pelik. Pelik apa? Harus pada akal. Karena yang menyampai Allah, yang menggerak Allah, yang mendiam Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah melainkan dengan kehendak Allah, keizinan Allah, perbuatan Allah. Itu. Itu perkara akidah yang sangat besar. Pertama-tama kita kena boleh menguasai hukum akal dan hukum adat. Bezakan antara hukum akal dan hukum adat. Kena beza. Jangan tak boleh nak beza. Itu ni. Tak boleh beza berat tu kata ke habis akal dengan adat. Nah, hukum adat ni realiti lah. Realitinya tak ada lah orang pergi Mekah zaman Nabi tersebut secepat daripada Mekah ke Palestin tu secepat masa tersebut. Tak ada. Pada adatnya sebulan pergi sebulan balik pada adat. Tapi ingat, hukum adat tu sah menyalahi, harus pada akal. Jadi sebab tu Sayyidina Abu Bakar terima bulat-bulat. Nah, karena tu Abu Bakar As-Siddiq digelarkan dengan As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Yang membenar. Ada 2. As-Siddiq pertamanya istiwa az-zahir wal batin. Sama antara zahir dengan batin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zahir lidah dia sama dengan batin hati dia tu sama. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kata ulama setengahnya As-Siddiq tu dapat gelaran As-Siddiq kerana apa sahaja hak Nabi kata tak ada ruang satu saat untuk Abu Bakar mikir dulu mengenal. Kalau Nabi kecek apa, Abu Bakar nanti lu ya Rasulullah nak mikir betul ke ni? Tak ada. Nah, apa Rasulullah kata pak habis ya. Full stop ya Rasulullah kecek gapo kata gapo pak habis. Ya, selalu dah. Ya, selalu dah. Tasdiqu fil qalbi. Iz'anu fil qalbi. Terima, mengiya, membenar dalam perut selalu dah. Tak ada satu saat untuk menengung dulu. Ya ke ni? Kan kena tipu ke? Tak ada. Maka kerana itu digelar dengan As-Siddiq. Itu yang pertama. Dari sudut akidah tentang hukum akal dan hukum adat. Maka sebab tu guru pondok kita, alim ulama kita tekan sangat kita ni biar boleh kuasai hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Biar boleh beza. Jangan tak boleh nak beza langsung, jangan. Macam orang Wahabi tu, dia tak boleh nak beza. Dia buat menganjing, kata, apa mengaji sifat 20? Allah wajib ada. Tengok. Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka.
Kenapa dah? Dia tak reti wajib tu wajib syarak ke wajib akal ke wajib adat. Dia duk bedah wajib syarak belaka. Ada? Bukan nak lagi tiup. Nah, Tuhan wajib ada kata. Pakai Tuhan tak ada, Tuhan masuk neraka. Oh, apa mengaji lagu tu ya? Usah ngaji sesak ilmu ni. Padahal dia tu hak tak reti. Wajib ada tu bukan makna Tuhan tu kalau tak ada masuk neraka, hak tu wajib syarak. Nah, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga kerana buat, dijanji neraka kerana tinggal. Lepas tu Tuhan ni kalau dia buat ada, jadi masuk syurga lah Tuhan. Kalau dia buat diri dia tak ada, jadi masuk neraka lah Tuhan. Kata kena lagu tu. Wajib ada tu wajib akal. Mana apa? Pada pikiran akal kita tak ada Tuhan ni tak terima. Mesti ada. Tu. Itu dia panggil wajib akal. Kena beza antara hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Kena ngaji tu. Tak sudah sibuklah benda hak bukan khijak kita, hadis sahih ke dhaif. Dia mau sibuklah ni hak tu. Sahih dah ni. Mana riwayat mana? Bukhari, Muslim, Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Dia tahu apa? Ngaji dak masalah hadis apa. Baca Quran betul walau boling. Tak payah, hak tu bukan fardu ain. Hak ni fardu ain ni. Kalau mati dalam hak kita duk i'tikad salah lagu tu. Mukana kita tanya man rabbuka. Tak boleh jawab Allah Rabbi. Tak boleh jawab. Allah Rabbi guano ubat batuk melegakan. Kerana ubat batuk melegakan. Tabiat ubat batuk menyihatkan. Nasi, kerana nasi mengenyahkan. Kerana tabiat nasi mengenyahkan. Tabiat ikon memberi sejuk. Kerana ikon dapat sejuk. Nak jawab mana Allah Rabbi? Tak boleh jawab. Kenapa syirik ni? Iktikad kita dalam hidup di dunia mula ada perbuatan selain Allah yang sama seperti Allah. Mana? Pada pihak memberi asar, memberi kesan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang tidak kurang penting juga ialah tentang ru'yatullah, melihat Allah. Dah gitu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang Allah Taala kurniakan nikmat ru'yatullah fi hayatihi, fi hayatid dunia, ketika mana hayat hidup di dunia. Tak ada seorang nabi rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat nampak zat Allah, lihat zat Allah. Tak ada. Hatta Nabi Musa alaihissalam pernah minta dengan Tuhan. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tak kala mana sampai Musa ke tempat miqat kami, maka berkata-katalah akan dia Musa oleh Tuhannya. Setengah daripada hak Musa minta dengan Allah Ta'ala, arini anzur ilaika, berikan pada aku hai Tuhan dapat nampak zatmu. Di sinilah ulama ahli sunnah wal jamaah memahami bahawasanya nampak zat Allah tu harus. Pasal Nabi Musa minta. Kalau mustahil pada akal, tentu Musa tak minta. Takkan Nabi Musa jahil hukum akal? Kita pula lebih alim pada Nabi Musa, gitu tak? Dah. Nabi Musa minta itulah tandanya ru'yatullah jaizun fil aqli, harus pada akal. Di sana ada satu kelompok, dua kelompok, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ingkar dapat melihat zat Allah. Sebab dia faham pada melihat. Dia faham pada sabab, dia tak faham pada musabab. Dia kata melihat ni dengan mata. Mata duduk depan, maka objek yang kita nak lihat mesti berada di depan atau di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Makna berjihad, mesti bertempat memenuhi ruang tersebut. Maka mustahil Tuhan berjihad, mustahil Tuhan bertempat, maka tak boleh melihat Tuhan. Itu Mu'tazilah.
atau Jahmiyah. Terlampau tanzih dia panggil. Nah, satu kelompok lagi dia kata, apa pasal tak boleh? Nah, melihat Allah bolehlah. Macam kita lihat makhluk ni. Nah, tengok ni. Tengok botol duduk mana? Duduk depan. Lagu mana botol ni? Oh, lagu ni. Panjangnya, bulatnya, putihnya. Nah, plastiknya, lembek kerahnya. Ginilah kita tengok tu akhirat esok. Ni kelompok musyabbihah, mujassimah, zahiriyah. Sesak tak? Sesak tak? Banyak sesak ni ustaz. Sakit kepala saya. Jangan buat lagu tu. Nah, kita nak mati dengan akidah hak sah Nabi ayat. Taat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni wajib perintah Allah Taala. Kayak gitu. Dalam Quran tu kata. Nah. Apa? Apa dalam Quran kata? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kayak gitu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Satu ya. Fattabi'u, wajib kena ikut satu tu. Al-amru haqiqatan al-wujud. Perintah tu hakikatnya wajib. Selagi mana tidak ada qarinah yang memalingkan dia tidak wajib jatuh kepada tahap sunat, ya baqa ala asli, dikekalkan di atas asalnya. Mana? Wajib kena ikut satu jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus satu? Ahlus sunnah wal jamaah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Mana? Wasintani wasaba'ina finnar. Kak nak tahu mana 72 puak ni kalau kita tak mengaji. Wajib kena mengaji. Nah, ulama sudah pun tinggal kitab-kitab. Kita tak boleh ayat kata tok guru tak mengajar Tuhan weh. Tak boleh. Nah, paling kurang kitab Tuhfatur Raghibin. Tahu kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Karangan ulama Jawi kita. Kitab Jawi. Tak reti Jawi, Rumi pun ada. Payah. Alasan gapo kita nak ayat ke Tuhan kalau kita tak reti. Tak ada alasan. Alasannya tak mengaji. Kalau kita mengaji, kita tahu ini akidah yang sesat. Ini akidah yang sesat. Ini akidah yang sesat. Iya. Barulah kita boleh selamat. Bagaimana kita nak cari jalan nak jumpa Tuhan, nak dapat Tuhan zauqi kalau kita tak kenal Tuhan? Tuhan ni bukan macam makhluk. Makhluk ni kena cari, bila jumpa baru kenal. Tuhan kena kenal dulu baru diizin untuk cari. Kalau ada rezeki boleh jumpa, kalau tak ada tak apa akhirat esok. Nah, gitu. Tu kata almarhum Tok Guru apa? Al-Arif billah, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dikenal dengan Pak Suhamid Gunung. Tuhan tu begitu. Bukan semua makhluk. Makhluk ni kena cari dulu. Nah, bila cari jumpa, bila jumpa baru kenal. Tu makhluk. Tuhan buat lagu tu sesat mu. Kena kenal dulu. Kenal dulu tu dipanggil ma'rifatu ammah. Bila ma'rifatu ammah fardu ain tu lepas, barulah kalau Syekh kata boleh dah. Nak masuk suluk ke, nak masuk riyadhah mujahadah, baru diizin untuk cari. Kalau ada rezekinya, ada orang panggil habuannya, dapat dia. Jumpa tu mana? Wijdan. Dapat zauq. Musyahadah dalam perut dia. Nak dapat hal tu ni kena lepas makrifat ammah dulu. Kalau tak lepas makrifat ammah, kena tipu setan begitulah. Banyak orang kena tipu setan. Ni di kota Damansara, hamba selalu cerita. Ada satu orang hamba Allah mari mengadu, duit dia habis puluh-puluh ribu nak berkerak, botak habis dah kepala, lu habis puluh tip. Kena tipu kota Syekh tarekat dia. Tu orang lah ni tak usah. Kalau Syekh mengajar syariat, mengajar tauhid, mengajar fiqh, jaga sungguh syariat, hakikat, makrifat tasawuf, nak hakikat semata. Jumpa sungguh dengan habis hakikat.
Jadi tok syekh dia ni tak semaya. Tak semaya. Dia pernah tanya, "Syekh, kenapa syekh tak semaya?" Tapi anak murid dia suruh semaya. Anak murid kena semaya. Pasal anak murid tak sama dengan dia kata. Dia sudah pun jumpa dengan Tuhan dah. Dia baca kitab hikam, dia kata, dia syarah. Man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuh. Siapa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah, dia dipelihara oleh Allah, maka tidak ada mudarat apa dosa jenayah yang dia buat. Jadi dia pernah dah jumpa Tuhan dia ketika mana menuntut ilmu di Indong tu. Tok guru dia tanah dia dalam tanah hidup-hidup. Dia ambil skrip cerita Sunan Kalijaga Indonesia awak. Jadi dia duduk zikir Allah, 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 tiba-tiba Allah mari atas langit tu, bercahaya berkelip-kelip. Masuk ke tanah. Mari depan muka dia kata Allah. Lalu dia pun tanya, "Ya Allah, saya ni macam mana akhirat Jadi Allah Ta'ala kata ke dia, "Abang Mak," Abang Mak jangan bimbang. Abang Mak garanti syurga. Buat apa Abang Mak nak buat apa? Sudah. Pasal tu dia bini orang, bini dia. Anak dara orang ni buat apa bini dia pun boleh. Harta anak murid dia nak ambil itu pun tak apa. Tak puasa, tak sembahyang, tak berdosa apa dia kata. Kerana dia selamat dah Tuhan ayat. Jadi murid dia tanya, "Kenapa tak syekh tak sembahyang?" Dia kata, "Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu." Bermula juga macam kita tak jauhi lama. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedap tak? Sedap dia? Macam sedap ayat tu tak? Macam kita nak tulis di Facebook buat status Twitter ke apa dah. Masya Allah, macam tasawuf bunyi. Tahu tak akidah apa tu? Tu akidah kafir falsafah tu. Akidah kafir falsafah. Saya kata kalau abang mengaji sifat 20, tak kena tipu puluh ribu. Tika tak syekh abang kata gitu, boleh napas lalu. Syekh kau sih. Fardu ain tak lepas ni. Kalau mengaji sifat 20, pasti jumpa. Mana? Bisalasatin kafaral falasifatul aida. Iz ankaruha wahyal musbattah. Ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan puak falsafah. Sebab falsafah ingkar 3 perkara ni yang telah sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana falsafah kata ilmu Allah hanya tahu dengan secara umum, tidak dengan secara halusi juz'i, tidak. Kafir falsafah. Alam ini qadim kata falsafah, tidak baharu, bukan Allah yang menjadi, ada dengan secara automatik gitu. Allah qadim, alam ini qadim juga. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun kita dengan jasad. Dia bila tiup sangkakala yang kedua, kita bakit balik dengan jasad. Padahal sebelumnya kita adalah mayit. Kata falsafah, tidak. Kita hanya bangkit dengan roh saja. Jasad sudah jadi hancur, makanan ulat di dalam kubur. Nampak? Akidah siapa tu? Akidah falsafah. Tapi tak ngaji. Senang-senang ditipu. Tu belum lagi roh Nabi, roh Sayyidina Umar, kau siapa, bakar mana, kau masuk dalam tubuh tok syekh dia. Roh Nabi pun masuk dalam tubuh tok syekh dia. Tu pun akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah, dicedok daripada falasifah. Kalau kita tak mengaji 72 firqah tadi, macam mana kita nak taat perintah Allah? Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka tak dapat tidak dengan ilmu. Maka pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Yakinlah hai saudara, dapat ru'yatullah, sebut kata melihat ru'yah tapi nak makna nampak. Dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut melihat nak makna nampak.
Gitulah. Tu buka dalam kitab Syarah Kharidatil Bahiyah, karangan Syekh Ahmad Ad-Dardiri. Ni tu yang pengarah kitab Qissatul Mi'raj ni juga. Dia Syekhul Azhar. Buka dia tu. Dia sebut apa? Iaitu ru'yah ru'yah bimakna al-idrak. Melihat dengan makna nampak. Kata guru apa? Nampak Tuhan kut mata, bukan tengok dengan butir mata. Sebut kata tengok Tuhan, tapi nak makna nampak. Dia panggil nampak tu musabab bagi tengok. Tengok sabab bagi nampak. Tapi tidak berlazim-laziman. Sayyidina Umar bin Al-Khattab duk khutbah Jumaat. Ittaqullah, gedeng. Tiba-tiba Allah bagi nampak tentera Islam duk berapa batu jauh. Sayyidina Umar tengok tak? Tak. Tapi Allah bagi nampak, ya sariyah jabal. Kayak gitu. Jadi tak mesti benda hak kita nampak dengan perlu ditengok. Tak mesti. Ada orang boleh nampak. Ada orang tengok kau ustaz tengok. Ngango. Tubik libasi ada. Ada mana? Nampak tak? Tak nampak ustaz weh. Tak nampak. Ada orang pejam mata. Angguk sama je. Ustaz mana? Nampak tak? Jelas. Nampak molek. Nampak molek. Jelas warna pejam mata. Nampak tak? Faham tak? Aduh. Ada benda hak kita tengok tapi tak nampak. Ada. Bawa kereta molek-molek gergung masuk lubang. Bini kata Allah habis. Tak tengok kalau lubang depan. Tengok dah tapi tak nampak. Ke lagu tu. Akhirat esok Tuhan bui kita nampak Tuhan dengan tak perlu kita tengok. Mana bukan makna gini. Bukan makna gini. Ustaz Fuad puas duduk dalam syurga dia. Dia ketuk pintu syurga abu. Buat kau. Puas remai dengan bidadari. Maya kita tengok Tuhan. Bukan gitu. Bukan gitu. Tak perlu gitu. Fi jannatil khuldi bila tanahi. Di mana-mana syurga kalau Tuhan nak kurniakan nikmat hak paling lazat tu, dapat. Tu. Syurga Firdaus, Jannatul Aden, Jannatul Khuldi. Ikut syurga mana apa? Kalau Tuhan bagi nampak. Dengan tak perlu dia nak pergi tengok. Gitu maksud dia. Faham tak? Bukan kata wah dengan bidadari nak pergi syurga siapa pula Abu kata pergi syurga Ustaz Azwar Weh duk agak duk makan nasi ni. Abang makan nasi. Mari kita tengok Tuhan. Bukan gitu. Kalau gitu memang bertepak Tuhan. Tak perlu. Orang ni duduk di syurga khuldi, kau syurga Aden, kau syurga Firdaus, kau kalau Tuhan nak bagi menu yang terlazat tersebut, dapat. Dibuka. Seluruh maujudat yang ada di tubuh orang itu lazat nampak zat Allah Taala. Yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasrin. Melihat mana-mana nampak akan Allah oleh orang mukmin tanpa kaifiat, tanpa sakat. Hatta tansa'anin ni'ami, sehingga lupa habis kalau nikmat hal lain. Sedap lazat dah. Di dunia ni tak dapat melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi kena faham, bukanlah Allah duduk di langit, tapi kurniaan Allah kepada Nabi untuk dapat nampak zat Allah dan bermungkalamah dengan Allah tu di langit. Oleh puak Wahabi, dia kata ni dah inilah dalil yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat menunjuk kata Tuhan itu bertempat di langit. Bodoh lah. Lepas tu Nabi Musa tu wa kallamallahu Musa taklima di mana? Ikhlaq laika fa innaha ardil muqaddas itu di mana tu? Di Turusaina. Lepas tu Tuhan turun di Turusaina pula gitu. Jadi intiqal Tuhan berpindah randah, gi mari. Tuhan kalau gitu. Salah tu faham lagu tu. Terbaru saya dengar dalam YouTube ni, Wahabi daripada Indon, nama Khalid Basalamah. Dia kata pertama-tama kali kita lihat Allah dalam syurga akhirat esok, Allah berupa seperti bulan purnama. Cerah bulat gotai Allah Ta'ala.
Pasal Nabi kata satarawna rabbakum kama ra'aitumul qamar lailatal badri. Selagi kamu melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan pada malam penuh purnama. Jadi dia duk faham kata, oh, Nabi kata lihat bulan penuh purnama. Bulan ni bulat, bercahaya, betul tak? Jadi akhirat esok dapat lihat Tuhan. Kali pertamanya Tuhan bulat, gote, bercahaya Tuhan. Jadi bulan Tuhan. Astaghfirullahalazim. Bodohnya. Ni. Bodoh lah. Bodoh lah tu. Nabi kata kamar, Nabi kata seperti mana kalian melihat bulan purnama tu, nak buat tanzir bandingan pada pihak terang jelas nyata gitu. Kalau anak bulan tak jelas, betul tak? Orang duk balas tengok anak bulan apa kata. Anak bulan kena naik tu tempat tinggi, teropong tu. Kalau bulan purnama ada orang pergi naik teropong. Bodoh benar. Nah, duk nerak pun apa? Duk bawah, oh purnama dah weh malam ni. Bulat got jelas tak? Jelas malam purnama tak kena teropong. Pada pihak wadah ittidah nyata jelas. Jadi jelas hanya nampak zat Allah Taala akhirat kelak. Bandingannya seperti jelas malam purnama bulan yang kita nampak. Tak kena teropong dengan teleskop kau naik atas bukit menara mana tak perlu. Duduk di mana-mana pun nampak. Kayak gitu. Dia duk faham tu jadi bulan. Masuk dari syurga, bulat gota, lak cahaya. Ai, teruk faham ni. Nah. Maka kerana tu mari sama-sama kita perkukuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bukan pertubuhan persatuan. Jangan ingat kita isi bora jadi pertubuhan ahli sunnah wal jamaah, jadi ahli sunnah lah kita. Saya ahli sunnah dah Ustaz. Saya isi dah bora pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Yurai bulannya, yurai pendaftaran, yurai sampai mampus saya bayar siap belaka dah. Okey, saya tak jadi ahli sunnah lagi. Dia ni bukan pertubuhan weh. Dia duduk di kebenaran tu. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran tu yang sepatutnya diikut. Nak ikut ke mana kalau tak tahu? Maka kena mengaji. Yang gitu-gitu. Allahu akbar. Macam-macam fitnah akhir zaman ni. Tu. Mudah-mudahan kalau kita mengaji betul sungguh akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita selamat. Antal jamaah kata Nabi, walau kunta wahdah. Mulah al jamaah walaupun musorang. Jamaah tu bukan jamaah presiden, timbala presiden, bendahari, esko, dewan tu dewan ni, macam-macam dewan ada. Bukan tu jamaah Nabi kata tu. Jamaah tu mana kebenaran. Antal jamaah ya Mu'adz walau kunta wahdah. Mulah al jamaah walaupun musorang. Mana kebenaran itu. Kita kata jemaah tu persatuan, pertubuhan, parti, NGO. Okey. Hak tu wadah untuk melaksana program-program saja. Baiklah. Jadi jangan kita faham gitu, sebab ada orang faham gitu. Hamba dulu pernah dibuang daripada pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Malaysia. Ni. Jadi bila jumpa di masjid, ada satu orang hamba Allah kata, Ustaz, keluar dah ahli sunnah lain ni dia. Ustaz jadi gaul dah ni, Syiah ke Jabariyah ke? Astaghfirullahalazim. Ada yang kata gitu. Jadi ada orang faham ahli sunnah tu gitu. Nah, samalah. Kalau jenama tu Islam parti ke, jadi kalau keluar tu kak, seolah-olah macam keluar Islam pun ada. Tak benar tu gitu tu. Maaf banyak kalau ada terasa dah. Hamba terpaksa nak kecek. Terpaksa nak royak. Kita nak letak nama Islam kau di persatuan kita, pertubuhan kita, parti kita, restoran kita. Tak apa kalau niat nak tafaul, nak ambil berkat. Tapi nak ke restoran kita jenama Islam, orang tak mari sebab makan yang mahal, tak sedap pula tu, basi pula tu, mahal pula tu, orang pergi restoran lain. Kafir ente tolak restoran Islam. Nak itu ni? Tak boleh itulah. Tak kena tu. Islam tu bukan restoran. Islam tu bukan pertubuhan. Ahli sunnah wal jamaah tu bukan persatuan.
tapi kebenaran, akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abi Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah Asy'ariyah, ikut Nabi SAW. Ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Nawawi, Rafi'i, Ramli, Ibn Hajar, ikut Nabi SAW. Karena ulama ikut Nabi. Ikut Imam Kushairi, Imam Ghazali, Imam Junid Baghdadi, ikut Nabi SAW. Pada akidahnya, pada syariahnya, dan pada akhlaknya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Bukan pada dakwah, bukan pada persatuan, pertubuhan, NGO, tidak. Jadi mudah-mudahan Isra' Mi'raj kita ni kita jadikan semangat untuk kita mengaji balik akidah ahli sunnah wal jamaah. Ulah kaji. Almarhum Tok Guru saya, Pak Hamid Gunung ni, siapa kemati je. Ulah antara kitab, dia panggil kitab wirid dia. Kalau akidah ni, Faridatul Faraid, Usulut Tahqiq, Sifat 20, Habib Betawi tu, lepas tu Miftahul Murid. Hak ni habis khatam, baca ni. Habis ni ulang balik. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Supaya jadi darah daging. Kita pun begitulah. Kalau kita boleh mengajar, kita mengajar sampai mati. Kalau kita tak boleh mengajar, kita mengaji sampai mati. Supaya lekat dalam jiwa kita, lekat dalam hati kita. Tak cabut dah, jadi berdarah daging. Baik. Jadi cukuplah rasa sekadar tu. Mudah-mudahannya ada hak baik tu boleh kita ambil sebagai pengajaran. Hak buruk, hak tak baik, hak kekasaran, bahasa yang tidak tepat dan sebagainya, hamba mohon maaf kerana kekurangan diri hamba sendiri, terutama ni di hadapan Syekh Haji Muhammad Faizal kita, An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam satu akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita dibangkit oleh Allah Ta'ala di bawah bendera liwa'ul hamdi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahannya kita dapat masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira, dengan berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.